Pak Mail, Pak Mail, nilai mata wang negara kita turun lagi hari ini. 1 US dollar bersamaan RM4.44. Beberapa minggu lalu, 1 US dollar hanya RM4.40. Ini masalah besar. Saya terus terang dengan Pak Mail, bukan masalah kecil. Tren penurunan mata wang negara kita adalah satu tanda-tanda kiamat besar kepada kegawatan ekonomi negara. Disebabkan Pak Mail terus gagal untuk menaikkan mata wang negara, maka ini akan mempengaruhi kestabilan kerajaan Pak Mail, Pak Cik Makcik Oto Aroh. Jika mata wang negara kita dibiarkan turun dan jatuh secara mengejut, negara kita akan hancur sekelip mata Pak Cik Makcik Oto Aroh. Pak Mail, masalah besar mata wang negara kita ini tidak boleh disembunyikan di bawah karpet. Perlu dimaklumkan kepada rakyat. Saya dengan rasa rendah diri mencadangkan kepada Pak Mail yang sedang menonton video panas ini, tolong tambat nilai mata wang negara kita. Kita mempunyai aset triliun ringgit di seluruh dunia, di kawasan beratus-ratus negara. Maka saya mengharapkan Pak Mail tidak takut untuk menyelamatkan mata wang negara kita. Pak Mail berani untuk menyelamatkan mata wang negara kita demi memastikan ekonomi rakyat dan ekonomi negara tidak bankrupt, tidak muflis sekelip mata. Nasihat ini adalah untuk kebaikan Pak Mail demi kedaulatan negara. Masalah paling besar yang kedua, kerajaan Pak Mail sebelum ini telah mengaku kalah dan tewas dalam satu saman di peringkat antarabangsa bernilai 67 bilion ringgit. Ada seorang waris sultan di luar negara telah mengeluarkan saman perundangan di peringkat dunia ke atas negara kita, Pak Mail, yang akhirnya secara mengejut dengan sangat-sangat menyeramkan dan mengerikan, waris sultan tersebut menang saman bernilai 67 bilion ringgit. Ini bermaksud kerajaan Pak Mail dan negara kita berhutang dengan waris sultan tersebut sebanyak 67 bilion ringgit. Apa kesan daripada kekalahan ini? Kemarin, syarikat Petronas mengumumkan bahawa 2 anak syarikat mereka mahu dicuri dan dirampas oleh waris sultan di luar negara. Akibat legasi politik bosku yang melanggar perjanjian, tidak mahu membayar wang pampasan kepada waris sultan tersebut, maka akhirnya kekalahan teruk negara kita, Pak Mail, memberi risiko kepada aset-aset kekayaan negara di seluruh dunia dan kedaulatan negara. Nasib baik rampasan aset kekayaan negara itu berjaya dihalang oleh syarikat Petronas di saat-saat akhir. Dan rampasan aset itu akhirnya ditangguhkan. Pak Mail, bosku silap tubuhkan 1MDB sehingga hutang 1MDB terpaksa ditanggung oleh rakyat dan negara. Lebih 50 bilion ringgit sehingga hari ini, termasuk kadar bunga.
Ditambah lagi dengan legasi politik bosku yang melanggar perjanjian antarabangsa. Tidak bayar cagaran dan pampasan di peringkat antarabangsa kepada seorang waris sultan. Maka hutang negara dan rakyat bertambah lagi hari ini, berjumlah 67 bilion ringgit. Ini adalah krisis hutang yang sangat-sangat mengerikan, wahai Pak Mail yang amat saya hormati. Masalah ini perlu diberitahu kepada rakyat. Macam mana kita nak bayar hutang negara kepada seorang waris sultan yang sudah menang saman sivil di peringkat antarabangsa berjumlah 67 bilion ringgit. Di samping itu juga, masalah harga barang sangat-sangat mahal masih dibangkitkan oleh rakyat dan rakyat tidak berpuas hati, Pak Mail. Bekalan minyak subsidi RM2.50 1 kilogram polybag. Ada berpuluh-puluh juta rakyat miskin tidak jumpa minyak plastik itu. Harga ayam, harga ikan, harga tepung, gula, beras sangat-sangat mahal, Pak Mail. Ini antara cabaran dan masalah sangat besar di zaman kerajaan Pak Mail. Pak Mail perlu selesaikan masalah harga barang ini sebelum kita buat PRU15. Kalau esok lusa kita buat PRU15, saya jangkakan Pak Mail dan parti politik bosku dan Zahid Ponorogo akan kalah teruk akibat isu harga barang yang sangat-sangat mahal ini dianggap remeh-temeh dan enteng oleh Pak Mail. Menangkap Jufazli Syekh Ahmad tidak boleh menurunkan harga barang yang sangat-sangat mahal, Pak Mail. Memenjarakan Jufazli Syekh Ahmad tidak boleh menyelesaikan semua masalah ekonomi politik kerajaan Pak Mail. Malah ia menambahkan masalah legasi politik Pak Mail yang sedang koyak mental, marah, kepanasan, berdarah dan bernanah lubang telinganya menonton syarahan politik hero rakyat ini, Pak Cik Makcik Oto Arom. Saya tidak akan diam dan senyap. Saya akan terus memperjuangkan hak kebajikan ekonomi rakyat yang ditipu dengan dasar harga barang yang sangat mahal, Pak Mail. Saya tidak akan tutup mulut dan berundur diri. Perjuangan belum selesai, Pak Mail. Sangat berbaloi berjuang untuk membela kepentingan rakyat, kepentingan negara di zaman kerajaan Pak Mail yang cukup zalim, jahat, diktator. Menangkap rakyat yang paling berani hanya kerana rakyat mencadangkan Pak Mail perlu turunkan harga barang yang sangat-sangat mahal itu. Akhir sekali, masalah besar Pak Mail yang ramai orang-orang kampung tidak tahu, Pak Cik Makcik Oto Arom, ketidakstabilan kerajaan Pak Mail ini masuk bulan Julai dalam kedudukan yang sangat-sangat bahaya. MOU antara Pak Mail dengan parti-parti politik lain dijangkakan tamat hujung bulan Julai ini, Pak Cik Makcik Oto Arom. Usul rang undang-undang anti lompat parti akan dibentangkan oleh Pak Mail bulan Julai ini. Jika usul itu ditolak, Pak Mail tumbang secara rasmi di Parlimen Pak Cik Makcik Oto Arom seperti apa yang saya jangkakan. Jika rang undang-undang anti lompat parti itu diluluskan, kedudukan Pak Mail masih selamat sebagai Perdana Menteri. Tangan-tangan gaib politik Malaysia
sedang menyusun di balik tabir untuk menghancurkan dan menggulingkan kerajaan Pak Mail. Saya tidak terlibat. Semua ini adalah master plan tangan-tangan gaib politik Malaysia. Abah Muhyiddin sedang bersiap sedia tekan butang untuk PRU 15. Dan saya tidak terkejut jika kita ada Perdana Menteri baru Pak Mail tak lama lagi. So, dengan menangkap Jufazli Syed Ahmad, kedudukan Pak Mail bukan jaminan untuk selamat. Apabila Pak Mail terdesak tangkap Jufazli Syed Ahmad, ini bermaksud Pak Mail sendiri tahu anda sedang menghitung hari untuk ditumbangkan dan digulingkan oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Pak Mail, saya tidak takut masuk penjara Sungai Buloh atau ditangkap 100 kali atau diheret dalam mahkamah dunia berjuta-juta kali kerana saya tidak ada jenayah merompak 1MDB seperti bosku Najib. Tetapi Pak Mail tak boleh tidur malam bersama bosku dan Zahid Ponorogo kerana parti politik mereka juga tak lama tumbang Pakcik Makcik Otok Arum. So, selamat maju jaya Pak Mail. Semoga Pak Mail berjaya melalui semua cabaran yang Pak Mail sendiri cari penyakit, cari masalah. Kenapa 1001 masalah ekonomi negara, masalah politik negara semakin banyak menimpa Pak Mail kerana Pak Mail sudah tersilap percaturan kuasa. Menyentuh dan menangkap Jufazli Syed Ahmad akan mempercepatkan Pak Mail dan parti politiknya hancur dan pupus pada PRU 15. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana-mana rakyat Malaysia, Pakcik Makcik Otok Arum yang mahu memberi sumbangan kos guaman untuk Jufazli Syed Ahmad, Pakcik Makcik Otok Arum boleh bagi derma RM10, RM20, RM30 atau ribuan ringgit ke akaun Maybank Jufazli Syed Ahmad bernombor 1601-2732-9567. Pak Mail semakin takut apabila Jufazli Syed Ahmad terus menerima derma kos guaman daripada rakyat Malaysia dan saya masih hidup bebas di negara ini. Jika saya bebas, maksudnya Pak Mail perlu bersedia untuk tumbang atas izin kuasa Allah yang Maha Berkuasa. Checkmate. Masuk perangkap Pak Mail. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat Pakcik Makcik Otok Arum. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang paling ditakuti oleh Pak Mail, bosku Najib dan Zahid Ponorogo ini. Game is over Pak Mail. Terima kasih.